Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, saudara-saudara. Mungkin kita kebelakangan ini mendengar di sana sini bercakap tentang turun Anwar. Gesa Anwar letak jawatan nak tumbangkan Anwar, mencaci maki hamun Anwar. Mereka kata Anwar keluar negara bersiar-siar. Tapi, adakah bukti, adakah fakta bahawa Anwar sebenarnya memang tidak bekerja? Adakah beliau ini benar-benar perlu letak jawatan? Tepuk dada, tanya selera. Saudara-saudara, 154 ahli parlimen menyokong Anwar Ibrahim. Ada yang kata walaupun 9 MP keluar kerajaan tarik sokongan Anwar, Anwar masih PM. Jangankan 9, rasanya kalau 20 ahli parlimen pun keluar ataupun tarik sokongan Anwar, Anwar tetap jadi Perdana Menteri. Tapi saudara-saudara, saya nak tanya, macam mana kalau sebenarnya 154 ahli parlimen ini sebenarnya ada ahli parlimen daripada pembangkang yang mungkin akan sokong Anwar selepas ini? Oke, sebelum saya teruskan, saya kongsikan ini adalah produk transfer factor. Produk ini sangat bagus, sangat baik untuk sistem imun badan kita. Meningkatkan imun badan kita, mendidik imun badan kita, dan menyeimbangkan imun badan kita sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Oke, saudara-saudara, sekiranya Anda memerlukan produk ini, ataupun Anda mempunyai family member, ahli keluarga, rakan-rakan yang memerlukan produk ini, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Oke, baik, saudara-saudara. Sebelum ini, Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, membuat pengumuman 154 ahli parlimen menyokong Anwar Ibrahim. Bayangkan saudara-saudara, kalau jumlah nomor ini bukan saja 154. Mungkin sebelum PRU 16, ada ahli parlimen daripada pembangkang, tak kisahlah daripada Pasca, Bersatu kan, ataupun mungkin Bersatu, yang akan menyatakan sokongan terhadap Anwar. Adakah jumlah nombor 154 ini bakal berganda? Baru-baru ini pun kita ada mendengar satu berita yang berkata PAS mungkin memilih Hamzah berbanding Muhyiddin untuk jadi calon Perdana Menteri bagi Perikatan Nasional. Bukankah ini boleh menimbulkan isu di kalangan Parti Bersatu? Sebab saya rasa netizen, orang ramai akan bersangka bahawa Muhyiddin bakal menjadi poster boy bagi Perikatan Nasional untuk PRU 16. Nah, jadi angka 154 ahli parlimen ini bukan satu angka yang sedikit. Saya tak tahulah siapa ahli politik yang cuba untuk maki Anwar, cuba nak kata Anwar ni tak baik, tak bagus, nak jatuhkan Anwar dan macam-macam lagi. Kalau ada di luar sana, silakan komen siapa yang boleh ganti Anwar dan apa relevannya nak jatuhkan Anwar hari ini ataupun besok kah? Apa relevannya? Saudara-saudara saya amat hormati, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, sudah pasti kita menantikan siapakah calon Perdana Menteri. Bagi blok kerajaan, mungkin juga Zahid Hamidi. Dan mungkin juga Saifuddin Nasution, ataupun mungkin ada lagi banyak calon lain. Manakala pembangkang pula hari ini di Perikatan Nasional. Antara nama yang top adalah Muhyiddin Yassin, karena beliau ada pengurus CPN, of course. Dan yang kedua, beliau pernah menjadi Perdana Menteri. Tapi saudara-saudara, ada satu nama dikatakan boleh menjadi pengganti kepada Anwar, kerana nama beliau boleh dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Tapi sebelum itu, saya nak kongsi kepada Anda, ini adalah produk transfer factor. Produk ini adalah molekul imun, molekul bijak. Molekul ini untuk mendidik, menyeimbangkan, dan meningkatkan kekuatan imun badan sehingga 437%. Dengan kekuatan imun badan kita
boleh melawan berbagai jenis penyakit. Contohnya, kencing manis, gout, darah tinggi, kolesterol, gastrik, penyakit melibatkan hati, jantung, perut, dan macam-macam lagi. Sekiranya Anda antara yang memerlukan dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang produk ini, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Zaid dakwa pas mahu Hamzah jadi calon PM, bukan Muhyiddin Yassin. Sebelum ini ada teguran kepada Muhyiddin agar tidak melakukan keputusan tanpa perbincangan di kalangan kepimpinan Perikatan Nasional. Jadi adakah ini kesinambungannya? Mereka tidak mahu Muhyiddin jadi calon Perdana Menteri. Oh, bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim percaya pas menyokong Timbalan Presiden Bersatu Hamzah Zainuddin berbanding Muhyiddin sebagai calon PM bagi Perikatan Nasional pada PRU akan datang. Mentafsirkan kenyataan Naib Presiden PAS Muhammad Amar Abdullah, Zaid memberitahu Malaysia Kini ketika diminta mengulas lanjut mengenai tulisannya di X bertajuk Kemurahan Hati PAS, Detik Kebenaran Bersatu. Saudara-saudara, saya rasa tak salah pun pas nak lantik Hamzah jadi calon PM berbanding Hadi Awang. Mungkin faktor kesehatan ataupun mungkin ada faktor lain lah, tapi saya rasa tidak salah untuk PAS melantik ataupun memilih Hamzah jadi calon PM bagi Perikatan Nasional. Karena beliau hari ini memegang jawatan sebagai Ketua Pembangkang. Tapi masalahnya, adakah Muhyiddin Yassin akan menerima realitinya sekiranya PN tidak memilih beliau menjadi calon Perdana Menteri? Dan apa akan jadi di dalam Bersatu? Adakah bakal timbul konflik di antara kem Hamzah dan kem Muhyiddin jika ada? Dan mungkinkah Bersatu boleh tenggelam sekiranya presiden mereka tidak dilantik menjadi calon Perdana Menteri bagi Perikatan Nasional? Mungkin ada juga spekulasi ataupun gesaan. Baik Muhyiddin sokong Anwar Ibrahim. Muhyiddin keluar PN, masuk PH. Masuk PKR. Sokong Anwar, mungkin di situ akan lebih ada function Muhyiddin. Karena beliau mungkin sudah tidak mendapat kepercayaan daripada PN untuk menjadi Perdana Menteri. Nah, saudara-saudara yang saya amat hormati, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan. Setelah genap usia Tun Dr. Mahathir 100 tahun, apa yang berlaku kepada Tun Mahathir? Baru-baru ini beliau dilihat terlalu penat selepas mengayuh basikal. Tapi ada satu lagi pendedahan yang menggemparkan. Kali ini sekali lagi saya boleh katakan satu kejutan buruk untuk Tun Mahathir dan juga penyokong-penyokong Tun Mahathir. Saudara-saudara, sebelum itu saya nak kongsi kepada Anda satu berita baik. Ini adalah produk transfer factor. Produk ini sangat bagus, sangat diperlukan, terutamanya untuk meningkatkan sistem imun badan kita, mendidik sistem imun badan kita, dan menyeimbangkan sistem imun badan kita supaya boleh melawan pelbagai jenis penyakit daripada dalam. Contohnya kolesterol, darah tinggi, diabetes, gout, gastrik, penyakit melibatkan hati, jantung, dan perut, dan macam-macam lagi penyakit yang kita biasa dengar. Sekiranya Anda memerlukan dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang produk ini, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Saudara-saudara, sebelum ini kita pernah mendengar berkaitan dengan siasatan SPRM ataupun nama anak kepada Tun Mahathir yang dilibatkan dengan SPRM. Melalui perkongsian daripada Harapan Daily, saya banyak dapat manfaat dari negara ini. Netizen gelar Tun M Bapa berdedikasi. Pengakuan Tun Dr. Mahathir bahwa dirinya banyak mendapat manfaat dari negara ini menarik perhatian orang ramai di media sosial. Kenyataan bekas Perdana Menteri berkenaan menerusi hantaran di aplikasi X
mengundang sindiran netizen, termasuk menggelarkannya sebagai bapak berdedikasi. Saya ditanya kenapa saya terlalu ambil berat tentang apa yang jadi pada negara ini, Malaysia. Maksud mereka, kenapa saya tak bersara saja? Saya ni dah tua, biar orang muda ambil alih. Jawaban saya, kenapa pula saya tak patut ambil peduli? Saya orang Malaysia, saya orang Melayu. Dalam pada itu, Mahathir berkata, tentulah beliau tidak bersyukur jika tidak ambil peduli langsung mengenai negara. Gelaran Bapa berdedikasi itu dipercayai berkaitan dengan jumlah harta dua anak Mahathir, yaitu Tan Sri Mokzani dan Mirzan, yang mencecah RM1,2 bilion. SPRM pada Januari lalu mendedahkan jumlah harta itu, antaranya membabitkan pegangan aset dan saham. Menurut Azam Baki, berdasarkan pengisytiharan harta yang dikemukakan kepadanya, Mokzani memiliki aset bernilai kira-kira RM1 bilion, manakala Mirzan sebanyak RM246,2 juta. Jadi, adakah harta yang terlalu banyak ini boleh menimbulkan curiga, keraguan, dan adakah harapan ataupun risiko kepada Mahathir dan anak beliau untuk harta mereka disita ataupun mereka ini akan masuk dalam siasatan SPRM? Nah, ini semua menjadi persoalan dan pertanyaan orang ramai. Tuan-tuan dan puan, berkaitan isu ini, apa komen Anda?